Sebelum saya teruskan perbahasan, saya juga bersama dengan rakan lain turut mengutuk tindakan biadab jahat Zion Israel laknatullah yang membantai umat Islam setiap hari, umat Islam Palestin di Gaza setiap hari. Dan sepatutnya Parlimen juga mengambil kira untuk menerima apa sahaja usul yang dibawa oleh pihak kerajaan ataupun pihak pembangkang untuk sentiasa membahaskan usul mengutuk tindakan biadab Israel laknatullah. Tuan Yang Bertua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Surah At-Talaq 2 hingga 3. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkan, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Tuan Yang Bertua, hari ini Alhamdulillah perbahasan di Parlimen agak dingin, aman, harmoni, kerana hanya ada Kuala Langat seorang saja. Seorang Langat lagi tak hadir, mungkin diuzur. Kita doakan supaya dia sihat, supaya kembali ke Parlimen semula. Yang Amat Hormat Tambun dalam pembentangan bajet yang lalu ada menukil kisah Umar Abdul Aziz. Saya juga ingin menukil pandangan Al-Qardawi dalam kitabnya bahawa Ibnu Abdil Hakam dalam kitabnya Sirah Umar Abdul Aziz meriwayatkan Yahya bin Sa'id, seorang petugas zakat masa itu berkata, "Saya pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun saya tidak menjumpai seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Akhirnya, saya memutuskan untuk membeli seorang budak ataupun hamba lalu memerdekakannya." Al-Qardawi juga menukilkan bahawa Khalifah Umar Abdul Aziz mengirim surat kepada seorang gubernur di Iraq namanya Abdul Hamid bin Abdul Rahman agar membayar semua gaji dan apa sahaja yang menjadi hak kepada pegawai-pegawai di wilayah itu. Dalam surat balasannya, Abdul Hamid berkata, "Saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka, tetapi di Baitul Mal masih terdapat banyak wang." Umar memerintahkannya, "Carilah orang yang dibebani hutang tapi tidak boros dan bantu untuk melunasinya." Abdul Hamid kembali menjawab, "Saya sudah membayarkan hutang mereka, tetapi di Baitul Mal masih banyak uang." Umar memerintahkan lagi, kalau ada orang bujang yang tidak memiliki harta, lalu dia ingin menikah, nikahkan dia dan bayarkanlah maharnya. Abdul Hamid sekali lagi menjawab, "Saya sudah menikahkan semua yang ingin menikah, tetapi di Baitul Mal ternyata banyak juga wang." Akhirnya Umar memberi pengarahan, "Carilah orang yang tidak cukup wang untuk membayar jizyah, iaitu cukai kepada orang bukan Islam, dan haraj, iaitu cukai pertanian yang diusulkan oleh bukan Islam. Berilah pinjaman modal kepada mereka agar mampu mengolah tanahnya. Kita tidak menuntut pengembaliannya kecuali setelah 2 tahun atau lebih." Sepatutnya kalau kita dah orang bujang pun sudah ditanggung oleh kerajaan, bagi peluang pula untuk kita yang ada isteri tambah 2-3 lagi ditanggung oleh kerajaan. Setuju Tuan Speaker? Inilah prinsip adil dan ihsan yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar Abdul Aziz. Bagaimana Khalifah Umar Abdul Aziz mengurus negara? Yang inilah yang kita nak ambil, ya, iktibar ataupun pengajaran bagaimana Umar Abdul Aziz mengurus negara sehingga tidak ada seorang pun menjadi fakir atau miskin walaupun berada di benua Afrika yang sekarang rata-rata rakyat di benua Afrika miskin dan fakir. Pertama, melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Caranya, meningkatkan upah kaum buruh setara dengan gaji para pegawai kerajaan atau istana. Yang kedua, menetapkan gaji kepada pegawai kerajaan sebesar 300 dinar dan dilarang melakukan kerja sampingan. 300 dinar itu gaji yang cukup besar pada waktu itu.
Jadi kerajaan hari ini untuk supaya rakyat diberi peluang hidup dengan mampu menanggung kos hidup yang tinggi dengan menaikkan gaji minima dari 1.500 kepada 2.500. Cadanganlah. InsyaAllah kalau kerajaan PNBS tak boleh buat, insyaAllah kalau PN ambil alih, kita akan buat insyaAllah. Mengusir dan mengurus tanah pertanian, menggali telaga untuk mendapatkan air, pembangunan jalan-jalan, menyediakan penginapan kepada para musafir dan menyantuni fakir miskin. Menurut hadis Nabi, al-muslimun syuraka'u fi salas, fil ma' wal kala wan nar. Maksudnya, Muslim berkongsi dalam 3 perkara, yaitu air, padang ragut dan api. Ini 3 perkara asas yang kita wajib berkongsi. Atas dasar itu kerajaan kena berfikir supaya rakyat tidak terbeban dengan bayaran bil yang tinggi untuk membayar kadar tarif air, listrik dan sebagainya. Dan saya mencadangkan juga supaya kadar bayaran bil air dan listrik di rumah-rumah kediaman, termasuk rumah ibadah orang Islam seperti Masjid dan Surau, dan juga rumah-rumah ibadah bukan Islam, diberi subsidi supaya rakyat tidak tertanggung dengan beban yang berat. Selain sebab Pak Bunta, nak tanya boleh? Boleh, Sahabat silakan. saya. Terima kasih, Muhammad. Saya teruja dengan perbahasan Yang Berhormat yang menyarankan bagaimana kita boleh mengambil langkah-langkah untuk meringankan beban kakitan kerajaan. Bagaimana pula dengan saranan Yang Berhormat, permintaan daripada pencetak majalah Harakah yang mengadu tidak membayar hutang dan mengadu bahawa pemimpin-pemimpin PAS suka belanja dengan tak tentu hala tapi hutang Harakah tidak dibayar. Apa penjelasan Yang Berhormat? Saya tanya soalan dengan elok, saya minta Yang Berhormat balas dengan elok. Terima kasih. Saya akan jawab di luar dewan. Tak ada kena-mena dengan tajuk. Saya ingat ulangan tak ada, aman stosa. Jelutong ada rupanya. Ya Allah. Cukup dulu. Saya tanya soalan dalam dewan, Yang Berhormat. Saya jawab luar dewan. Saya nak membela PAS. Itu isu di luar dewan. Nak bawa dalam dewan apa? No, saya membela PAS, mempertahankan PAS. Saya tak bagi. Duduk. Tak ada kaitan. Mempertahankan pekerja-pekerja.